Test final. Final tak salah saya 2 jam 30 minit. 2 jam. 2 jam 30 Berapa minit. soalan? 5. 5 soalan Nanti tengok dekat front page, dekat front page tu tengok kalau ada perubahan sama ada 2 jam 30 minit ataupun 3 jam. Sekejap. Static Jadi dia pilih-pilih macam subjek. Ada 6 soalan, pilih 5. Oh. Okey, kalau saya tengok yang ini 3 jam. 3 jam, ada 5 soalan awak wajib jawab. Kita akan bagi pilihan 6 soalan lah. Nanti awak pilih yang mana awak rasa awak boleh skor, jawab soalan yang tu. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Minggu ni kita akan sambung lagi dengan topik chapter 5 kita. Yang sebelum ni saya dah terangkan lah dalam chapter 5. Dalam lecture plan awak ni, awak kena sentiasa ingat ataupun awak follow up balik semula awak punya lecture plan. Lepas chapter 5 ni kita ada lagi satu chapter lah yang kita kena cover, iaitu topik friction. Untuk projek jangan lupa projek awak minggu ke-13 kalau boleh awak dah mula tunjuk dekat saya apa awak punya hasil. Jadi saya boleh komen ke apa ke. Minggu ke-14 dah kena submit lah. Okey, yang ini kita akan nampak, saya dah terangkan sedikit center of gravity of rigid body yang mana awak kena tahu kalau kata satu sistem ataupun body tu shape bentuk dia macam mana dan macam mana kita nak dapatkan dia punya center of gravity ataupun titik centroid dia. Sebab kalau kata shape yang mudah, kita mudah nak identify dia punya centroid dekat tengah. Tapi kalau kata shape yang tak sama bentuk, dia punya macam contoh kita ada beberapa gabungan bentuk petak, gabungan petak dan juga segitiga. Jadi kat mana kita nak identify titik centroid dia, yang mana dalam satu body kita hanya ada satu titik sahaja untuk dapatkan benda tu balance. Maknanya kita nak, kalau kita letak satu point ataupun kita nak tentukan, okey, kalau kita pegang dekat sini, kita angkat objek tu boleh balance. Maknanya kita pegang dekat dia punya centroid lah. Okey. Ini kita akan cover center of area dan juga line sahaja. Untuk volume 3D kita tak cover. Jadi awak minggu lepas saya dah tunjuk sedikit macam mana quarter circle ataupun semicircle punya pengiraan centroid. Nanti ada beberapa shape yang saya tak dapat nak cover semua shape. Kita ada bentuk segitiga, kita ada parabolik. Nanti awak boleh tengok balik. Yang ini saya dah pernah tunjuk lah. Ada satu table yang awak kena fahamkan. Ni table ni awak kena fahamkan macam mana dapat centroid dekat X, macam mana dapatkan centroid dekat Y, dan bagi setiap bentuk macam mana kita nak dapatkan area. Kalau kata segi empat, tinggi darab panjang. Okey. Kalau kata circle, macam mana dia punya area pula? Pi r kuasa 2. Jadi kalau semicircle bahagikan 2. Kalau quarter circle bahagikan 4. Kalau segitiga pula macam mana awak punya formula? 1/2 BH ataupun setengah darab tinggi darab lebar. Formula awak tak boleh sekadar faham, awak kena tahu
B tu dekat mana, H tu dekat mana. Jadi lepas awak dah dapatkan area, awak kena identify pula X dengan Y ni centroid 1/3 dia tu dekat mana kawasan dia. Okey, kalau kata parabolik, semua formula ni dah diberi, awak boleh rujuk. Masa periksa nanti awak boleh rujuk lah area ni macam mana. Nak dapatkan X dan Y dia macam mana. Okey, itu kita dah boleh faham kan? Yang terakhir kita akan tengok determination of centroid by composite and integration method. Yang inilah yang kita akan analisis macam mana sesuatu body yang mempunyai beberapa bentuk dalam satu body. Dia bukan ada petak saja, dia bukan ada circle sahaja. Ni dalam bentuk 2D je lah kita cover, kita tak cover sampai 3D. Kita akan tengok mungkin satu body ni dia ada gabungan beberapa bentuk parabolik, tambah dengan rectangle, tambah dengan triangle. Jadi macam mana kita nak dapatkan centroid point dia. Saya akan tunjuk beberapa calculation, tapi awak memang kena buat latihan yang banyak lah untuk justify kalau setiap shape ni macam mana dia punya pengiraan. Kalau kata bentuk petak dia mudah. Bentuk segitiga pun masih mudah, cuma mungkin awak susah sikit nak identify 1/3 tu nak ambil daripada mana. Macam contoh titik centroid Y ni H/3. Jadi dia punya centroid Y tu dekat mana? Daripada garis yang ada garis tinggi ni. Maknanya H ataupun Y dia yang ada nilai. Yang kosong dekat bawah ni bukan dari sinilah. 1/3 tu daripada jarak ni. Jaraknya berapa ke berapa ni. Sini berapa, sini berapa. Mana satu yang 1/H, mana satu yang 2, benda ni awak kena faham. Awak kena faham, bukan sekadar awak tengok formula macam biasa, awak assume awak dah tahu. Ni macam H/3, satu lagi 2H/3. Jadi kena tahulah yang mana satu titiknya tu dekat mana. Okey. Minggu ni saya buat contoh lah untuk centroid bagi kalau kata kita jumpa yang line, dan juga centroid kalau kata kita jumpa dia dalam bentuk area. Ini pun saya dah cover setiap bentuk macam mana formulanya. Okey, kalau kata area, awak nak dapatkan titik centroid X, awak kena integrate shape yang ada tu X. Biasanya kita akan bagi nilai lah, centroid X yang garis kita bagi value tu, kita akan bagi dia punya nilai, apa persamaan dia. Kemudian ni semua kita akan bagi persamaan, nanti awak kena integrate. Ni kita dapatkan dalam DA. DA area shape tu pun kita akan bagi value biasanya lah. Kita dah bagi value, tukarkan dalam bentuk X. Bila dah tukarkan dalam bentuk X, masukkanlah persamaan-persamaan yang diberi. Untuk Y pula kita akan bagi centroid daripada Y dekat shape yang kita dah ada tu. Kita buat pecahan lah, kita ambil satu pecahan bentuk, kemudian kita akan bagi DA dia berapa pun sama juga, awak akan integrate, bahagikan dengan area. Z ni kita tak tahu lah, biasa XY lah yang kita akan tengok. Okay, untuk centroid of line, centroid of line kita just tengok pada length lah. Kita ada pada satu paksi je sebenarnya, dia line sepanjang satu, kita tak ada area lah dekat kawasan tu. Mungkin kita just nak tengok pada permukaan luar dia, dia punya centroid dekat line. Biasa melibatkan bentuk-bentuk yang halus lah. Okey, yang ini pun sama je. Yang membezakan nanti, awak kena tahu
Kalau kata dia melibatkan line, kita akan menggunakan elemen DL. Kalau dia melibatkan area, kita akan gunakan elemen DA. Kita akan integrate area lah. Kalau melibatkan volume, kita akan integrate elemen DV. Nanti dia akan bagi persamaan, kita integrate kat situ. Automatik sebenarnya bila awak tengok soalan, dalam soalan tu dia dah bagi DA ke DV ke DL. Jadi automatik bahagian bawah ni awak tahu kita nak kena dapatkan volume ke, bahagikan dengan area ataupun dengan line. Okay, lepas tu theorem Pythagoras ni still kita akan pakai. Okay, theorem Pythagoras ni konsep dia hypotenuse T kuasa 2 ni hypotenuse lah, sama dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2. Ataupun boleh je awak tukarlah. Konsep ni kita ubah dia pergi ke sini. DL kuasa 2 sama dengan DX kuasa 2 tambah DY kuasa 2. Ni punca kuasakan DX kuasa 2 tambah DY kuasa 2. Ini kita simplifykan untuk dapatkan macam kita nak bezakan DL ni kepada DX. Inilah dia punya persamaan. Persamaan satu ni kita kena tahu macam mana nak kembangkan. Yang ini kita dah tunjuk dah kembangan dia. Jadi jangan tersilap lah. Ni persamaan pertama. Kalau kata awak nak bezakan terhadap Y, bezakan, kamikan dia, persamaan dia macam ni DY. Okay, ini dah diterangkan, kita tengok contoh lah. Ini pun saya dah tunjuk macam mana kita nak dapatkan bentuk quarter circle dan juga semi circle. Yang triangle apa semua ni nanti awak boleh cuba. Jawapan akhir X dan Y dia awak boleh rujuk yang table ni tadi. Okay, awak rujuk kat table ni, apa patut persamaan yang awak dapat. Kalau tak ada pun boleh search kat internet macam mana jawapan dia. Yang ini dia banyak bentuk circular lah. Circular, parabolik. Jadi kalau kata untuk bentuk segitiga macam mana persamaan dia, search je, awak Google. Kena buat banyak kerja sikit lah nak bagi pemahaman awak. Kalau saya tunjuk semua, takutnya awak pun mengantuk, tak faham. Balik lepas saya ajar, cuba buat latihan. Konsep macam ni lah. Kalau kata ada satu sistem, kita tak terus bentuk shape yang tak sekata macam ni kan susah kan. Kita akan buat one slice. One slice ni lah yang kita akan bagi persamaan. DA dia berapa? Okay, untuk one slice ni dia punya centroid X dan juga centroid Y dia berapa persamaan. Tapi untuk satu sistem, titik centroid bukan dekat tempat yang dia bagi ni. Kita kena consider untuk semua body. Jadi titik centroid mungkin bukan dekat kawasan yang kita dah lorek ni, mungkin dia dekat tengah ni. Cuma persamaan tu dia beri untuk kita integrate, consider pada satu body. Okey. Ni bentuk segitiga, awak boleh cuba. Circular sector ni pun awak boleh cuba. Okey, ni kita akan masuk macam mana kalau kata melibatkan line. Okey, soalan ni awak cuba, awak salin lah. Awak salin. Nanti kita akan buat sama-sama. Mungkin masa saya ajar ni awak tak berapa nampak. Balik nanti awak boleh study semula. Sebab kalau awak nak rujuk video, kadang-kadang saya terlambat bagi kan. Jadi awak boleh salin dulu gambar rajah example 1. Okay, locate the centroid of the rod bend into the shape of parabolic arc. Okay, awak nampak dekat sini kita ada parabolic arc. Kita dah, dia bagi nilai dekat point yang ni.
Poin yang merah ni, ini adalah centroid bagi line yang dia cut ataupun slice pada bahagian tu. Yang kita nak tahu satu body ni. Dalam soalan kita bagi one cut area ni, inilah titik centroid dia iaitu X dan juga Y. Awak kena cari find X bar dan juga Y bar of the body. Of the road band lah, bukan body lah. Kalau body dia melibatkan of the keseluruhan lah kita nak minta awak cari. Titik centroid ni. Dia buat assumption benda tu dekat sini lah kan. C-nya titik centroid. Ada beza X bar ni dengan X yang atasnya ada garis berlekuk tu. Berlekuk ni adalah centroid hanya pada slice ni sahaja. X bar ni adalah pada satu sistem. Pada satu sistem ni kat mana titik centroid dia. Okey, diberi persamaan given X sama dengan Y kuasa 2. Macam mana kita nak selesaikan soalan ni? And then dia bagi kat situ X sama dengan X, Y sama dengan Y. Dia bagi maklumat. DL. DL macam mana awak nak cari? DL tadi kalau awak ingat saya ada tulis dulu ni persamaan ni. DL kuasa 2 sama dengan DX kuasa 2 tambah DY kuasa 2. Jadi salin balik dekat situ. DL kuasa 2 sama dengan DX kuasa 2 tambah DY kuasa 2. Latihan ni memang awak macam nampak tak nampak, tapi bila awak fahamkan balik, benda tu dah mudah. Konsep dia sama je, just kita masukkan nilai. Okay, jadi kalau kata kita nak DL kita, kalau kata kita nak DL, kita nak bezakan terhadap DX, ada dua lah kat situ. DL ni ada dua kaedah. DL sama dengan, sekejap saya salin balik. Minggu lepas saya dah terang macam mana awak kembangkan kan. Dia daripada DL kuasa 2 DX kuasa 2 tambah DY kuasa 2. Jadi DL awak sama dengan punca kan. Kalau awak nak bezakan terhadap DX, DL akan jadi kata nak puncakan terhadap DX, ini semua ni awak kena bahagikan dengan DX kuasa 2 kan, untuk nak samakan persamaan.
dx kuasa 2 bahagi dx kuasa 2 akan dapat 1 tambah dy bahagi dx kuasa 2. Kalau kata terhadap dy, dl akan jadi, ini terhadap dy. dx kuasa 2 bahagikan dengan dy. dx bahagi dy kuasa 2. dy bahagi dy akan dapat 1 tambah 1. Ada dua persamaan yang awak kena fahamlah dl punya persamaan. Ada masa dl ni dia tak bagi kat awak kembangan ni, tapi awak automatik fahamlah. Ambil persamaan yang atas ni, nombor 1 ni, tulis kat situ. Jadi kalau kata first awak nak solvekan yang mana? Persamaan dia bagi dekat sini, yang ini. Nanti kita tengok macam mana kita nak selesaikan. Kita selesaikan X dulu rasanya ni. Kita selesaikan X dulu. Okey, dah siap salin belum soalannya? Ke awak screenshot? Dah. Okey, kalau dah, saya punya ni dia tak jadi besar. Okey, saya screenshot bagi dekat WhatsApp jugalah. Okey, tengok soalan example 1. Okey, macam mana kita nak selesaikan daripada maklumat-maklumat yang diberi. Okey, katalah kita guna persamaan tadi dia bagi saya highlightkan lah untuk mudah awak nampak nanti. Okey, X sama dengan Y kuasa 2. Kemudian ada DL. Ni centroid bagi slice tadi. Y slice punya centroid adalah Y. X slice ni pula sama dengan X. Okey, DL ni sebenarnya DL kuasa 2 sama dengan DX kuasa 2 tambah DY kuasa 2. Okey, road band ni pula Y dia 1 meter panjang dan juga lebar 1 meter. Okey, saya tulis balik untuk mudahkan nantilah. DL sama dengan kalau kita nak bagi dy kuasa 2 tambah 1 terhadap dy. Contohlah kalau dx lagi satu lah. Okey, kita cuba selesaikan. Okey, dia bagi kat situ since x sama dengan y kuasa 2. Okey, kalau awak bezakan dx per dy, maka dx per dy awak bezakan y ni dx per dy y kuasa 2 awak bezakan jadi berapa? Kalau awak kamikan dia jadi bezakan dapat 2 ke depan y tolak 1 dapat 2y. Okey, bila awak dah ada dx per dy,
dx per dy ni awak boleh masukkan dalam persamaan. Ni lah, awak ada dx per dy. Dx per dy dekat sini awak dah tahu. Kalau kata awak ada tadi lagi satu, dl sama dengan sekejap Okay. Satu lagi tadi awak ada dl sama dengan, kalau awak nak bezakan awak nak kamikan di x. Sini satu. Tambah y bahagi dx kuasa 2 dx. Okey, sekarang value yang dia bagi x sama dengan y kuasa 2. Jadi awak nak mudah, kalau kata awak nak buat y, kalau awak nak bezakan yang y, awak dapat nanti x ni punca dia jadi macam panjang sangat. Nanti complicated. Yang mudahnya kita buat bezakan y kuasa 2 ni saja. Jadi bila kita dah tahu tu, automatik kita akan guna persamaan yang atas. dl yang atas. Kita akan gunakan yang persamaan atas lah, yang dia bezakan terhadap dx per dy. Jadi kat situ kita dapat masukkan dl sama dengan dx bahagi dy kuasa 2 tambah 1 darab dy. Okey, dx per dy kita dah ada value, masukkanlah. dl sama dengan 2y kuasa 2 tambah 1, puncakan dia darab dy. Centroid pula, centroid bagi awak punya slice ni, slice maklumat yang one slice ni lah dia bagi. Centroid punya persamaan at x sama dengan x and y centroid persamaan dia sama dengan y. Yang ni dia bagi maklumat yang ni lah dekat centroid ni. Awak boleh baca ini. Okey, jadi kita boleh selesaikanlah, kita apply persamaan. Okey, kalau kata x centroid, awak nak dapatkan x bar, awak nak cari find x bar dan juga y bar. Maknanya untuk satu sistem ni, kat mana dia punya titik centroid. Okay, jadi untuk x dulu. X sama dengan, kamikan centroid yang slice tadi terhadap dl bahagikan dengan
DL. Nah, biasanya length ni awak kena tahulah daripada jarak mana ke mana. Jadi kat situ dia 0 hingga 1. Kalau kata X lah, daripada 0 hingga 1. Jarak dia kan atas ni dia bagi 1. Jadi awak boleh masukkan persamaan. Yang ini awak boleh kembangkan tadi. Awak dapat 4Y kuasa 2 tambah 1 dy. Awak nak pakai yang ni lah. Kita highlight kan. Awak nampak. DL. Samaannya ni. Masukkan dalam persamaan. X bar. Kita nak integrate dia daripada 0 hingga 1 kan, dia punya jarak ni. X, X centroid ni tadi sama dengan X. Jadi kita masuk situ sama dengan X. Kemudian DL, DL 4, so dia dah bagi nilai lah. 4Y kuasa 2 tambah 1. Kemudian bahagikan dengan DL lagi. DL pun sama juga. 1 hingga 0. 4Y kuasa 2 tambah 1. Ini ada dy lah. Itu pun terhadap dy. Ini tadi. X awak. X sama dengan X. Jadi kena ada X kat depan. Lepas tu persamaan. Masukkan balik. Macam mana kita nak selesaikan? Semua sini dy. Kita ada X tiba-tiba kat sini. Kalau kata dia ada X unknown yang berbeza, kita tak boleh nak selesaikan. Jadi ada tak value X yang kita boleh selesaikan untuk jadikan dia Y? Back balik dekat atas. Tadi dia ada bagi dekat awak value. Ni, since Y X sama dengan Y kuasa 2. Yang ini dia ada bagi kat awak. Tukarkan X awak ni. Tukarkan value-nya untuk dapatkan X bar. Nak bezakan dari 1 hingga 0. X ni kita tukar dia Y kuasa 2. Jadi semua unknown awak dah jadi sama. Dalam bentuk Y. Bagi dy. Ini bezakan 1, 0. Y kuasa 2 tambah 1. Y. Sekarang cuba awak masukkan nilai, awak bezakan dia. Ikut kaedah yang saya pakai minggu lepas lah. X sama dengan
Y kuasa 2 dy. Okey. Siapa yang boleh tolong integratekan jadi apa bentuk dia? Okey, Muhammad Razif. Cuba awak integratekan persamaan ni. Awak dapat apa persamaannya? Okey, Razif ada tak? Integratekan persamaan Razif tak ingat. Ada yang boleh bantu Razif ke? Amir Hazim. Amir Hazim boleh integratekan persamaan ni. Kalau punca kuasa, awak boleh kuasakan dia 1/2. Jadi macam mana nak selesaikan tu? Kalau kata ini, awak akan dapat, saya tak. Mana hilang pennya? Ni apa dia jadi? Punca kuasa dia 2y tambah 1. Betul tak? Rupa dia sebenarnya akan ataupun dia daripada asalannya asalan dia sama juga 4y kuasa 2 tambah 1 1/2. 4. Kalau nombor senang awak tekan kalkulator je, tapi bila ada y tu mungkin awak tak tahu nak buat. Dia akan jadi 2y tambah 1. Ini jadi 2y tambah 1 lah dekat sini. Bezakan. 1, 0. Y kuasa 2 darab 4y kuasa 2 tambah 1. 2y. Ni. Okey, cuba selesaikan. Kamikan, belajar kamiran. Ingat tak kamiran macam mana? Lupa dah. Dah lupa. Minggu lepas saya ada bagi contoh kan yang R tu. Cuba buat. Ada yang ingat tak? Ini maths zaman sekolah kan? Math. Ke maths pun masa tu tak berapa faham?
Lebih kurang macam tu lah. Jadi saya tak boleh laju sangat lah ni. Okay, saya cuba buat dulu Dia bahagi kan. Empat bahagi. Satu kuasa empat. Satu. Ini lagi. Dua bahagi empat tambah 1/3. Empat. 2/6 bahagi 2 bahagi 2. 2 bahagi 2. 2 bahagi 2, 1 tambah 1, 2. Lima per enam bahagi 2. Okey. Yang ni ada tak dapat bezakan terhadap dy? Ada yang boleh? Ke semua dah hilang memori tentang pembezaan kameran dengan perbezaan? Okey, yang ini kali ni saya tolonglah. Nanti awak boleh buat yang dy punya Okey, sama dengan awak bezakan 1, 0 tu jadi 2y 2 kuasa 3 tambah y kuasa 2. Kena bezakan dy dulu. Bagi 1, 0 2y tambah 1. Okey, ingat persamaan ni Ada yang dapat? Semua senyap ni macam semua tak dapat je. Okey, saya sambung dekat page sebelah. Boleh? Boleh. Boleh Puan. Okey kalau kata tadi x bar sama dengan yang saya tukar tadi ni awak faham kan?
Y kuasa 2 yang jadi 2Y tambah 1. Ni just kita kembangkan je lah, memudahkan dia punya persamaan. Bahagi 2Y tambah 1. Semua ni kita kena bezakan terhadap dy. Okay. Tadi saya dah kembangkan. X bar sama dengan, saya tak boleh shortcut lah maknanya kat situ. Tambah Y kuasa 2. Bezakan terhadap dy. Bagi 2Y tambah 1 dy. Okay, bila bezakan dy, Y awak ni tambah 3 ni tambah jadi 1. Bahagikan dengan unknown awak 4. Yang ni pun tambah 1 bahagikan dengan 3. Betul tak? Saya tak ingat. Betul. Ni Y kuasa 1 kan, tambah 1 bahagi 1 tambah 1. Ini 3 tambah 1. Ingat? Ingat. Refresh balik slow-slow X sama dengan, nanti awak nak kena bezakan. Sekejap. Dua Y kuasa 4 bahagi dengan 4 tambah Y kuasa 3 bahagikan 3. Integrate 1 hingga 0. Dia kalau bawah ni kosong mudah tau. Jadi awak tolakkan dengan kosong semua. Kalau kata ada nilai awak kena buatlah satu-satu. Ni 2Y kuasa 2 bahagi 2 tambah 1. Ni tambah Y lah. Tambah Y. Sama juga. Ni bezakanlah. Masukkan nilai 1 pada semua Y. Masukkan semua 1. X bar awak sama dengan darab 1 kuasa 4. Kuasa 4 sebenarnya 1 lah. Bagi 4 tambah 1 kuasa 3 bahagi 3. Bahagi nanti dengan lepas tu nanti awak tolakkan dengan yang kalau awak masukkan kosong pula. Dua, 1 kuasa 2 bahagi 2 tambah 1 kuasa, tak ada kuasa, nanti tutup. Yang sebelah ni sebenarnya dah mudah dah. Tapi tak apa saya tunjuk. Takut ada nanti kalau yang dia bukan integrate terhadap kosong, at least awak tahulah. Kosong. Nampak macam mana dia jadi? Ni 0 kuasa 4 darab 2 darab 0, kosong lah. Maknanya dekat sini semua, ni semua jadi kosong. Tambah 0, 0, 0. Jadi value something tolak dengan ni. Dapat X barnya berapa?
Ni tekan kalkulator je. Okay, Ahmad Basri, awak dapat berapa kalau tekan kalkulator? Kosong poin 41 0.41 0.41 meter. Maknanya X bar awak titik dia kalau kata ni 5 contohlah. Maknanya dia dekat lingkungan kawasan ni. Contoh contoh saya anggarkan je lah. Awak punya ni dekat sepanjang kawasan ni. X barnya. Sini X bar. Okay, jadi Y bar pula dekat mana? Dia punya titik centroid. Jadi sama juga kena terus kirakan. Ni baru dapat X bar. Seterusnya awak kena kira Y bar. Okay, kalau kata Y bar, awak boleh pakai persamaan bahagi DL. Okay, ni pun sama je. Awak ambil balik persamaan atas ni, DL. Awak boleh pakai yang nak bezakan terhadap DX ataupun DY. Tapi kalau nak pakai DX, okay, Tan nak tanya apa? Puan nak tanya itu 4y square tambah 1 bagaimana boleh square root kepada 2y tambah 1? Ini tadi yang saya terangkan. Kerana 2y tambah 1 square dia akan lebih 1 4y. Mana? Ini? Ya, ini. Okay, 4y kuasa 2 tambah 1. Sorry, ini bukan. Ini dia 1/2. Tapi itu 2y tambah 1 square rasa tak akan dapat 4y square tambah 1 kan? Sekejap, saya silap yang ni ke? Kerana 2y tambah 1 square dia akan dapat 4y square tambah 4y tambah 1. Jadi Okay, kalau macam tu awak puncakan dia 4y kuasa 2 tambah 1 square rootkan dia. Awak dapat berapa? Dia punca kuasa 2. Square root kuasa 2. saya dapat 0.5i. Kalau dalam bentuk y. Tapi dia ada i jadi rasa pelik. Ini awak cuba ringkaskan yang ini dulu. 4y kuasa 2 tambah 1 punca kuasa 2. Awak dapat berapa?
Kenalah cakap. Saya rasa dia perlu negatif baru boleh dapat. Kalau saya rasa dapat I je, jadi rasa error lah. Atau Error. Sekejap, kalau kata awak macam confused, saya cuba. Dia yang perbezaan ni ada yang mahir tak? Kurang. Kurang semua Mac. Okay, jap Y kuasa 3 bahagi 3 tambah Y. Okay. Saya nak minta awak kembangkan yang ini dulu boleh? Apa dia jadi? Tak pun saya boleh straight forward jap Kalau saya terus straight forward ambil nilai daripada tu, saya kembangkan bezakan Kuasa 2 tambah 1 terhadap dy. Empat. Macam mana saya masukkan unknown? Pembezaan sekejap